رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Faslun. Ini satu fasal menyatakan wajib haji dan umrah situ. Dan bermula yang wajib pada haji itu 6 perkara. Pertama, ihram daripada miqat. Ada 2 situ. Ihram, kemudian ihram di miqat masuk di sini. Adapun niat ihram itu adalah wajib. Meletakkan niat di miqat itu adalah wajib. Diri niat adalah rukun. Ya, 2 di situ. Maka adalah bagi ihram haji dan umrah itu 2 miqat. Pertama dinamakan miqat zamani, mana sempadan masa dia. Dan kedua dipanggil, namakan dia miqat makani, itu sempadan mana tempat. Dan miqat yang dinamakan dia zaman, zamani mana mansubun ila zaman, dibangsakan kepada masa. Awal dia bila daripada awal malam bulan Syawal. Ya, itulah masuk dia punya sempadan. Hingga keluar fajar hari raya haji. Hari raya haji itu 10 tu keluar di fajar habis tamat. Iaitu hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Maka jadilah jumlah masa yang dapat diniatkan haji padanya itu 2 bulan 10 malam. 2 bulan 10 malam. Maka jika meniat seorang dahulu daripada masa itu akan haji atau ia niat ihram jua jadi umrah. Dan memadailah bagi umrah itu wajibnya, ya. Maka manakala ia meniat ihram seorang dengan haji, nasai sah ihramnya di dalam masa itu. Dipanggil miqat zamani. Dan jika ia ihram pada masa itu dengan umrah, sah juga tetapi kena dam. Seperti yang lagi akan datang kenyataan inilah. Yang kedua, dan miqat yang kedua dipanggil miqat makani. Makan tempat. Di bubu ya tu ia nisbah. Ai mansubun ilal makan. Dibangsakan kepada tempat. Maka itu bagi tiap-tiap orang yang datang kepada haji daripada barang mana pihak ada baginya miqat. Tempat dia meletakkan akan niat dia tadi itu. Dan jika ada ia orang yang dalam negeri Mekah dan adalah di Mekah, dikerja Mekah dulu 10 tahun itu. Itu Mekah je lah niat dia. Tempat dia berniat. Tempatnya ihram tadi. Mekah tu tempat ihram. Di Mekah tempat ihramnya. Maka jika ia keluar daripadanya dan dia ihram di luarnya, berdosa ia. Lagi wajib atasnya dam. Ya. Dan yang terlebih afdal itu bahawa ia ihram pada pintu rumahnya. Dia nak keluar tu kat pintu rumah tu afdal. Pergi ke masjid kerana tawaf wida. Dan jika ada ia orang yang di luar, orang yang datang daripada hilir tanah Yaman atau daripada merah, maka pihak Yaman iaitulah pihak Babul Mandub. Sekaliannya miqatnya di Yalamlam. Di Yalamlam. Nama satu bukit daripada bukit Yaman ke Yaman di tengah jalan. Yaman ke Mekah. Jika datang daripada sebelah laut, ya, pada satu teluk pada laut itu yang bernama dipanggil apa nama tu? Sya'bul Haram, iaitu dekat dengan, kerana teluk itu berbetulan dengan Yalamlam. Dan tidak harus ditakhirkan ihram hingga sampai ke Jeddah. Bersalahan bagi orang yang
difatwakan dia oleh Ibn Hajar kerana ia sangka perjauhan antara Mekah dan Jeddah itu bersamaan dengan perjauhan antara Mekah dan Jeddah. Maka kemudian diukurkan ya dua perjauhan ni, dua perjalanan ni oleh beberapa banyak daripada orang yang muhakkik, maka zahirlah bahawa lebih jauh ya Lamlam dengan sekadar seperempat perjalanan daripada Jeddah. Jeddah dah dekat kepada Mekah ni. Maka sekiranya jika Ibn Hajar ia mengetahui bahawa ya Lamlam terlebih jauh daripada Jeddah, tentu tiada ia fatwakan dapat ihram dari Jeddah. Itu masalah kiraan. Maka perkataan mu'alif di sini atau Jeddah tu, ya. Itu menurut bagi fatwa Syekh Ibn Hajar. Maka kemudian daripada sudah tentu keadaannya perjauhan, mana jarak yang antara dua tempat itu dengan Mekah ada berselisihan padanya, tentulah tiada harus ditakhirkan ihram kepada Jeddah. Kepada siapa mentakhirkan ihramnya ke Jeddah, berdosalah ia dan wajib dam atasnya kerana ia mentakhirkan ihramnya daripada mikat dengan sengaja. Ya. Bagi dulu tak tahu, kami dah ada ukur, Jeddah dekat ni. Ya. Dan jika orang yang datang daripada pihak Madinah, jika orang yang menghendaki haji itu datang daripada pihak Madinah, mikat dia ialah Zulhulaifah, iaitu yang bernama sekarang ini dengan Biarul Ali. Dan yang datang daripada jalan Laut Merah dari pihak Swiss, seperti yang di Mesir, di Maghribi dan Syam, dan tiada datang daripada jalan darat dan tiada lalu jalan Madinah, mikatnya ialah di Rabi'. Rabi' nama satu panggilan daripada pengkalan Madinah. Dan yang datang daripada Masyrik, pihak naik matahari Mekah, atau daripada Iraq, mikat ialah Zatul Iraq ataupun Sail. Kedua ni di tengah jalan Taif. Cuma sekarang dia dah ada kan. Biasa kalau masuk ke padang tu, kalau kapal terbang dia dah apa syarat dah. Dia pasang niat gitu. Jadi, kalau dia pasang niat, dah lepas dia masuk dalam, jawab dia kena dam. Kecuali dia pergi keluar balik. Keluar balik, pun dia masuk balik. Dan yang datang daripada Najdul Yaman, iaitulah hulu bagi Yaman, adalah mikatnya ialah Qarn Manazil. Dan datang daripada pihak yang tiada padanya hadapannya mikat. Dia datang pihak yang tak ada mikat. Dia kena ikut kira jarak yang sama. Maka tempat jauh 2 marhalah daripada Mekah. Kurang-kurang dia cari jalan ukuran 2 marhalah daripada Mekah. Itulah mikatnya. Dan ada tempat kediaman antara mikat. Mikat sini kata ya Lamlam, Mekah di tengah-tengah rumah dia. Kalau di Mekah sinilah. Kalau di antara mikat dengan Mekah tu, antara mikat dan antara Mekah, maka tempatnya yang ia berdiam pada itulah mikat ni, rumah dia lah. Maka barang siapa meninggalkan ihram daripada tempat mikat, dia tak meletakkan niat tu di mikat, dia dah masuk ke dalam dah masalah ni, maka wajiblah atasnya kembali ia kepada mikat. Dia kena kembali balik, atau kepada mikat yang lain yang bersamaan jauh dia daripada Mekah. Kalau tidak kena dam ni. Melainkan kena uzrin, kena ada uzur. Seperti apa? Sempit waktu. Kalau dia pergi kang, menyebabkan ada masalah. Ada luku ke, atau ketakutan perjalanan, ada perang ke, ataupun mikat umrah tadi. Itulah dipanggil mikatnya. Ada pun mikat umrah, maka mikat zamani bila tu. Bagi ini umrah lah. Ada pun mikat mana sempadan umrah, maka mikat zaman masa dia ni
sepanjang masa tahun. Ya, sepanjang setahun-tahun boleh. Melainkan orang yang ihram dengan haji, dia dapat baginya hingga napar ia daripada Mina. Ya, dia keluar, napar tu maknanya napar awal, napar sani, bukan? Mana keberangkatan, berangkat balik. Awal lah. Dan selesai segala amal haji. Ada yang tak pergi haji, sepanjang-panjang tahun bila masa dia boleh buat umrah. Ya. Adapun mikat makani, tempat. Maka jika orang yang di luar Mekah, jika ada ia orang yang tempat kediaman dia tu di luar Mekah, adalah mikat umrahnya ialah mikat haji, sama. Yang ada baginya itulah mikatnya. Dan jika ada ia orang yang di Mekah, ia keluar pada tanah halal, dia orang Mekah, ya, orang yang berdiam di Mekah, kemudian dia keluar pada tanah halal, pada barang mana tanah halal yang dikeliling Mekah tadi, itulah mikat dia. Tetapi yang afdal tanah halal bagi mikat umrah itu ialah Ja'ranah. Ya, Ja'ranah. Ja'ranah macam Ja'ranah. Orang Kelantan panggil jeruk lanah. Kat mana jeruk lanah? Oh, kita ada jeruk lanah. Tahu jeruk lanah? Jeruk buah nenah tu. Nenah panggil lanah. Oh, ada jeruk lanah dan denu itu. Oh, macam-macam. Jeruk lanah. Ja'ranah. Kemudian Tan'im. Kemudian Hudaibiyah. Ada orang tiga-tiga dia buat. Dia ambil berkat tiga tempat. Dan jika ia tiada keluar kepada tanah halal dan ihram dia dengan umrah pada Mekah, memadai yang demikian itu, tetapi wajib atasnya seekor dam. Kambing ni, dam. Kerana ia tinggal ihram daripada mikat. Dia meninggalkan niat ihram di mikat. Adapun diri niat, kalau dia tak niat, tak sah terus. Haji tak sah, umrah tak sah. Dia niat, cuma niat tu tidak di mikat. Maka hukum dia sah niat, tapi dia kena dam. Kena datang diceritalah dam. Ada dam ikhsar. Ya. Ada dam, banyak-banyak jenis dam ada. Habis. Dan sunat bagi yang berkena ihram. Sunat orang yang berkena ihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah. Ya, ia mandi, niatkan mandi sunat ihram. Kemudian ia sembahyang 2 rakaat. Dia niatkan sunat ihram. Kemudian ia meniatkan ihram. Kemudian lepas tu baru dia niat ihram. Niat ihram haji atau umrah. Ataupun ihram itlaq. Ihram itlaq mana dia niat ihram dia, tak kait dengan haji atau umrah. Ataupun dia niat ihram muqayyad. Dia ihram muqayyad, aku ihram sebagaimana ihram tuan Syekh haji. Sebab tak jumpa Syekh, kalau haji buat ifrad, dia buat tamattu, ada celaru habis. Jadi dia niat kan tanya Syekh buat apa? Syekh kata buat ifrad. Kalau kata tamattu lah. Maknanya ikut, boleh muqayyad. Kemudian ia meniatkan ihram tatkala ia mula berjalan, ya, hadap ke Mekah. Ini apabila ia bukan daripada ahli Mekah lah. Pada ahli Mekah itu dah. Kemudian jika ia daripada ahli Mekah, hendaklah ketika ia berhadap ke Arafah pada ihram haji itu. Habis. Dan keduanya daripada wajib haji itu ialah mabit di Muzdalifah. Mana bermalam di Muzdalifah. Bila tu? Kemudian daripada keluar daripada Arafah. Keluar pada Arafah, dia kena bermalam di Muzdalifah. Dan Muzdalifah itu kemudian daripada 2 bukit yang di tengah jalan Arafah yang bernama Ma'zamin, hingga sampai kepada satu tempat yang bernama Wadil Muhassir. Maka memadalah pada bermalam itu dengan sekadar sekerlip mata pada setengah malam. Mana kalau 12 malam dia lalu pun tak apa dah. Ya? Tak syarat dia tidur itu. Atau kalau dia kejar orang pun lalu itu kebetulan, masih dia ada kisah itu. Yang kemudian daripada malam yang ke-10 tadi. Maka bermalam di Muzdalifah itu dengan syarat jika sudah ia wukuf di Arafah. Dia dah selesaikan wukuf di Arafah, boleh pergi. Kemanakala turun, kalau di Arafah tak dapat wukuf, habis jawab haji tak sah. Wukuf di Arafah adalah rukun. Ya.
Kalau wajib boleh tampal dengan dam, rukun batal habis dua haji. Nyanyi. Dia ada tahun 80 lebih saya silap. Ya. Terkendali teknologi macam mana teknikal yang silap. Nyanyi ke orang kan. Habislah tak ada haji kan. Wajib qada pada anu duit sekali kumpul tu nyanyi ke orang. Kalau bab ni kena jaga betul, bab wukuf, bab rukun ni kena jaga. Kalau wajib dia boleh tampal lagi dengan dam. Yang ke-10 dengan syarat dia, maknanya bermalam di Muzdalifah syarat jika sudah ia wukuf di Arafah. Maka manakala turunlah orang yang wukuf, kemudian daripada sudah jatuh matahari, matahari dah terbenam pada hari yang ke-9 tu. Maka ketika itu jika sudah wukuf di Arafah, dia pergilah. Maknanya turun ke Muzdalifah. Maka apabila sampai kepadanya pada Muzdalifah, jika belum lagi masuk setengah malam, wajib ia berhenti padanya hingga masuk setengah malam. Ya, ke-12 malam masuk, lepas tu masuk waktu dia. Dan jika dengan satu lahzah sekalipun, ya, satu detik yang sangat ringkas, satu saat kita panggil supaya dapat bernama mabit, mana dia bermalam di Muzdalifah, maka sah. Maka manakala masuk setengah malam, harus baginya ia berjalan turun ke Mina. Dia lalu je lah. Dia lalu dia bermalam dah. Terus pergi ke Mina. Dan jika ia berjalan turun ke Mina, maka kurang afdal. Ya, yang afdal duduklah. Dan jika ia duduk hingga subuh, itulah yang afdal. Sampai di Muzdalifah, dia tunggu sampai subuh. Maka ia semayang subuh di Muzdalifah pagi-pagi. Kemudian dia mengambil anak batu, 7 buah batu, 7 biji, kadar besarnya seruas anak jari. Ya, seruas anak jari besar tu. Ambil besar penumbuk. Kepala orang benggol. Dia baling pula bagi geram. Tepuk ni kepala, rabak kepala orang. Kurang sedikit daripada seruas anak batu mentah kecil. Maka berjalanlah ia hingga sampai ke Masy'aril Haram, iaitu tempat binaan dan menara Muzdalifah. Maka ia berhenti pada tempat itu dan minta doa dan takbir serta berhadap ke kiblat hingga waktu asfar, ya. Kemudian bersegera ia turun ke Mina waktu naik matahari dan melontar kepada Jumratul Aqabah 7 batu. Padahal ia menghadapkan jumrah serta ia takbir pada tiap-tiap, ya, manakala lontar. Lontar kena betul-betul kena pada marma. Ya, marma mana tempat lontaran tu kena masuk dalam tu. Ni dia letaknya tiang, kena tiang pum batu mantul tak masuk. Pum kena dah itu. Tiang dia balingnya macam-macam. Yang baik kita baca apa? Dia ambil bawah ni senang. Dia duduk tingkat kan. Kalau yang atas kita tengok batu atas tak masuk dia. Duduk bawah, batu atas kudu ni dia keluar. Tengok apa sedap lah kan. Nak sedap duduk bawah depan mata balik pun masuk kan. Kemudian dia membaca bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu bacaan dia berlontar. Lontar syaitan, lontar iblis. Balik kena perang syaitan. Jangan lontar kat sana, balik buat kawan lah. Dia tak jadi haji betul. Haji mabrur, haji ketutul ini. Kepala lah. Ataupun menggunting. Tapi cukur itu afdal. Ya, afdal tu. Mana menggunting, tapi yang afdal bagi perempuan bergunting dan padanya satu makna ruas anak jari. Gunting sikit pun tak apa dah. Yang gunting mana-mana rambut pun tak apa. Masuk dah kepala tak apa, ujung dia pun tak apa, asal gunting. Ya. Maka jadilah halal. Ketika itu jadilah dia halal tahalul, lepas baginya segala yang haram pada dia, melainkan satu je, akdun nikah, akad nikah tak boleh lagi. Ya. Sama ada ia berkahwin atau ia mengkahwinkan orang yang lain, dan sama ada ia laki-laki atau perempuan, dan lagi tidak sah nikah kalau nikah. Waktu tu kalau dinikah haram lagi tak sah. Dia ada perbuatan haram sah kan. Dan kita berniaga ketika wamban. Dia hari Jumaat rumah tepi masjid tak pergi Jumaat awal. Wamban ni menyagai tebu. Ya. Apa hukum perniagaan dia haram, tapi sah tak? Sah. Yang ni haram lagi tak sah. Kalau dia menikah dalam masa dia belum tahalul awal, dia belum lagi makna lepas habis, jawab dia akad nikah pun tak sah, dia menikah orang pun tak sah. Jaga tak sah nikah ni. Dan melainkan dan jima' tiada halal ia, ya. Keduanya, dan sunat ia bersegera turun ke Mekah, ia tawaf ifadah, tawaf fardu dan sa'i
Sa'i makna rukun. Jika belum lagi dia sa'i dahulu daripada waktunya lah. Kemudian daripada tawaf sunat, kudum dulu. Dan jika sudah sa'i dahulu, pada waktunya dulu, maka ia tawaf juga. Maka sekalian tersebut itu tiada sah diperbuatkan dia, melainkan kemudian daripada masuk tengah malam hari ke-10, 12 ke atas. Ya, malam semua malam raya lah. Dan jika dengan satu lahzah sekalipun, ya, maka telah selesailah ya pekerjaan haji itu dan dapatlah perbuatkan segala yang haram bagi orang yang haji terkala itu. Ketika itu tak apa lagi dah. Nak menikahkan orang ke, kan? Nak menikah lagi ke? Wah. Lagi kemudian daripada amal haji, ya. Kemudian bermalam harinya, ya, dia panggil tamal hajinya. Tamamlah haji. Maka dibina pada segala malam tasyrik dan melontarlah daripada segala harinya, maka tamamlah hajinya. Dan hari tasyrik itu 3 hari. Yang kemudian daripada hari raya. Dan wajib atasnya ketiga, melontar pada Jumratul Aqabah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli kitab dalam surah Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashir wala nadhir. Faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, mana mereka yang ada di dalamnya kitab Taurat, Injil, sungguhnya datang kepada kamu rasul kami, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kamu semasa terputusnya rasul-rasul supaya kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan pun, ya, Bashir wa Nazir, tak ada pun. Maka telah turunkan tu. Maka sungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Berita gembira bagi orang yang taat dan peringatan bagi mereka yang engkar. Diberi taat, diberi gembira dengan nikmat Allah Ta'ala di akhirat, terutamanya al-jannah, syurga, dan berita ancaman itulah bakaran neraka yang azab di akhirat pula. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Semua sesuatu adalah dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala. Ya, tidak ada satu benda yang terlepas. Dia kenal ke dia tak kenal, itulah hakikat sebenar. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Tuhannya, ajaran firman Allah Ta'ala, ajaran Islam semasa turunnya ayat 94 daripada suratul Hijr. Ia telah pasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Pasda bima tu'mar, maka sampaikan olehmu ya Muhammad SAW secara terang-teranglah, tak ada sembunyi-sembunyi lagi dah, segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Mana jangan hiraukan dia, ya. Sebab kita ada 3 uslub, 3 marhalah. Pertama dipanggil marhalatu ta'rif, yang kedua marhalatu tanfis, yang ketiga marhalatul muwajjahah. Itu dalam asalibud dakwah, ya. Pertama dipanggil marhalah ta'rif, memberikan penerangan, ya. Itu dilakukan awal oleh Rasulullah SAW. Kena cerita habis Islam ni apa dia, semua kena ceritakan, ya. Bila manusia dah faham, manusia menerima, maka dia akan pergi kepada marhalah kedua, marhalah tanfis, mana pelaksanaan, ya. Kena dirikan cara Islam, individu, rumah tangga, masyarakat, negara. Dia tengok damai negara dah besar ni, orang kafir tak boleh tahan, ya. Orang kafir tak tahan, wah ni kacau dekat. Dia mulalah buat ancaman macam-macam. Maka ketika itu akan bertembunglah kita marhalah yang ketiga. Dia kata marhalatul muwajjahah, ya, terpaksa berdepan. Ya, dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Akhirnya akan berdepan. Rasul sendiri pun berperang, kan. Ya, Islam adalah agama yang menuntut keamanan. Tapi aman dengan Islam. Tak ada makna kita aman, Islam tak tahu ke mana pergi. Manusia takkan selamat. Aslim taslam. Kamu ikut Islam baru confirm selamat.
Kalau tak ikut Islam, confirm di jahanam dunia akhirat, tuan-tuan. Tak ada makna dia aman, tapi Islam tak tahu ke mana dia dibaling, dibuang. Itu tak ada makna. Sebab tu oleh kerana Islam menjadi syarat untuk manusia selamat dunia akhirat, maka wajib kita mempertahankan dia dengan apa sekalipun. Kalau Islam nakkan masa, kena beri masa. Nakkan harta, kena harta. Nakkan perjuangan, nakkan nyawa. Itulah telah dididik oleh Rasulullah SAW dan mengamalkan dia oleh orang didikan pertama awal di kalangan para sahabat. Lepas tu bila musuh Islam tengok dia naik, dia buat perancangan dia. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Terus jangan stop, dia buat kerja kita. Di situlah baru datang nusrah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah terus mengerahkan semua penduduk Mekah. Apabila mereka berkumpul, Rasulullah bersabda, "Ara'aitum law anni akhbartukum anna khailan bisabhil jabal turidu an tughira alaikum hal antum musaddiqiyah?" Qalu na'am ma jaraina alaika kaziban qat. Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni nazirul lakum baina yaday azabin syadid." Rawahu Tabarani. Apabila pandangan kamu, apakah pandangan kamu sekiranya aku memberitahu kamu? Ni Rasulullah dah mula menyampaikan dakwah secara terang. Di kaki bukit sana ada pasukan berkuda datang bagi memerangi kamu. Kalau aku khabarkan begitu, apa pandangan kamu? Adakah kamu membenarkanku? Setelah cekedik entah, belum sampai test dulu. Test dulu. Mereka menjawab, "Ya, selamanya kami tidak pernah mengalami sesuatu pun yang bohong daripadamu." Semua sepakat menyatakan ke akhlak bersih Rasulullah SAW, tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maka aku memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang pedih yang berada di hadapan kamu. Manakala kamu tak ikut, kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala." Berkata Abu Lahab, "Celaka sungguh kamu wahai." Ni Abu Lahab laknatullah. "Kerana ini kamu mengumpulkan kami." Dia ingat nak bagi projek kan. Nak bagi apa? Benda-benda duniawi. Kerana ni je kamu pun, sebab dia tak kenal jahil. Lalu Allah SWT menurunkan ayat berhubung dengan Abu Lahab ni, iaitulah firman Allah Ta'ala, "Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad." Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah, celaka dan binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Disenarai cerita ini sampai kiamat orang baca kan. Kehinaan besar, disumpah oleh Allah Ta'ala, binasalah. Dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Mana barang siapa menolak Islam, tak ada makna dia jadi harta benda dia banyak, kaya jutawan, miliana, tak ada arti dah. Tak ada arti. Tidak ada arti mereka menolak ajaran Allah Ta'ala. Dia tak akan dapat kebahagiaan, tak akan dapat kejayaan. Kita baca doa kan, ayat kita minta. Bila doa kunut, wala ya'izzu man adai, wala ya'izzu, takkan jadi mulia. Confirm tak jadi mulia. Mereka yang menentang agama Allah Ta'ala. Tu terang. Kita baca doa kunut. Kita baca doa kunut. Baca. Apa makna dia? Lupa lah. Bukan lupa. Tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab tak nak ambil tahu. Baca doa kunut bertahun. Allahumma hadini fi man hadait. Tanpa habis kan? Apa makna? Lupa kata. Lupa. Dia tak nak kata tak tahu. Lupa. Padahal tak ambil tahu. Baca tu biar tahu makna dia. Besar makna tu. Satu maknanya ketetapan yang amat besar. Wala ya'izzu, tak akan jadi izzah, tak ada mulia. Mereka menentang Ta'ala. Wala yazillu, dan tidak akan jadi hina.
Ya, mereka yang taat kepada Allah. Allah. Ini tengok adalah letakkan bahawa tak ada kejayaan bagi mereka menentang agama Allah Ta'ala. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Kelak dia masuk ke dalam api yang menyala. Sayasla naran zata lahabin. Dan begitu jugalah betina dia tu, ya, pembawa kayu api ni betul. Ya, wa mar'atuhu, perempuan dia siapa dia? Hammalatal hatab, yang menanggung kayu api. Sama satu angkatan dan laki bini. Dia begitu jugalah isterinya pembawa kayu api yang di lehernya ada tali sabut. Allah. Kejauhan dulu kan. Allah Ta'ala sumpah dengan sifat-sifat yang ada pada dia sekarang. Seterusnya setelah meneruskan penyampaiannya kepada orang-orang persorongan dengan giat Rasulullah menyampaikan Islam, dan kepada kabilah-kabilah Arab, dan menyatakan agama Allah di tengah-tengah kumpulan manusia. Baginda juga menghantar utusan-utusan kepada raja-raja bagi mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Raja kan, Rasulullah Islam ni bukan orang luar, orang bawah semua. Raja ke dalam menerima Islam semua taraf sama. Raja ke abdi ke, kaya fakir miskin, taraf dia adalah sama untuk menerima agama Allah Ta'ala. Tak ada orang kaya kecuali tak ada. Waktu semua abdi Allah Ta'ala berlaku. Kemudian baginda Islam turut memerintah para sahabat supaya belajar dan mengajar. Jangan nak mengajar aja, belajar tak nak. Jadi syekh. Belajar tak nak, jadi Syekh bin Tan. Jadi Syekh Tan. Nak mengajar, belajar tak nak. Lepas tu ikut kepala otak dia. Banyak ain kan. Jadi Syekh. Wah. Kita tak payah belajar. Kita tarik zikir dia. Wah. Mana kitab mengambil, mana babas mungkin. Beliau turut memerintah para sahabat supaya belajar dan mengajar. Memberitahu para tenteranya supaya jangan menyerang dahulu daripada berdakwah. Itu kerja kita dah. Sebab tu Islam mencintakan keamanan. La tatamannau liqa'al adu, tapi fa iza laqitumuhum fasbutu. Kamu jangan berjalan cadang nak bertemu dengan musuh, tapi dah buta bertempur jangan lari. Ini cadang tunggu bila syekh tangan ni dah gatal lah. Wah. Bertemu musuh dia bongkar lagi dulu dan tu munafik punya kerja. Ya, Islam agama cintakan keamanan. Tapi untuk menyelamatkan Islam kita terpaksa gempur habis semua sekali sampai Islam tertegak. Islam tertegak kita selamat. Islam tak tahu ke mana kita akan hancur. Kemudian musuh-musuh Islam pula mengambil tindakan menghalang Rasulullah SAW daripada berdakwah. Dia mula ni. Ya, dia buat blok sikit-sikit. Sebab musuh kafir tuan-tuan, dia takkan reda dengan Islam satu kali. Dia tak boleh tengok Islam naik, ada nak buat. Ni dia dapat kafir ni komunis. Ya, meminta misalnya komunis lahanatullah begini. Ada nak padamkan nama IC lah, itulah, ada dia kerja jahat dia. Kan? Kepala kafir, inna syarrad dawab, dengan binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Allazina kafar. Quran sebut. Kan? Quran kata binatang paling jahat. Kena buat baik. Kami kena hakal jawab. Daripada berdakwah lalu melalui pujuk, ya, rayu mana cara perlahan, dan tawaran-tawaran pangkat dan kemewahan dunia. Jadi musuh Islam pula mengambil tindakan menghalang gerakan Rasulullah SAW berdakwah tadi, mulai pujuk rayu, bagi projek, tawaran, pangkat, nak apa. Jangan ikut Muhammad ni. Bahkan kepada Rasulullah pun telah ditawarkan. Dia tak tahan, ditawar Rasulullah SAW. Ya jama'na laka bil amwalina hatta takuna aksaran malan. Kami akan himpunkan semua orang kaya Mekah ni, korporat apa besar, semua harta dibagi kepada engkau ya Muhammad, sehingga engkau jadi aksaran malan, orang yang paling banyak harta benda, paling kaya. Satu syarat dia jangan sebut lagi Islam. Islam jangan sebut-sebut lagi. Ya, itulah tingginya nilai Islam, dia uji antara macam-macam. Ya. Allah sawatnaka alaik, dan kami lantik kamu menjadi apa? Ketua. Jadi Raja Muhammad, Sultan Muhammad. Tapi syarat Islam jangan sebut. Tu syarat dia. Dia tak boleh dengar Islam, dia takut. Ya. Lalu Nabi jawab, la wadang syamsa ala yamin wal qamara ala yasari ala an atrukal hadza amr. Kalau kau boleh buat turun matahari tak tahan kanan aku, turunkan bulan tak tahan kiri aku. Kalau aku tinggal Islam, aku tak akan tinggalkan kata Islam. Sama ada diberi kemenangan atau binasa bersamanya. Allah.
Kemudian musuh Islam pula mengambil tindakan menghalang Rasulullah SAW daripada berdakwah. Dia buat cara mana? Melalui pujuk. Dipujuk rayu sana, macam-macam lah. Tawaran-tawaran, kan? Pangkat, kemewahan dunia. Rasulullah terus juga berdakwah dan memujuk keluarga. Masing-masing menjalankan kerja. Mereka mempersendakan dakwah dan menabur fitnah pula. Namun dakwah tetap dilaksanakan. Mereka mengepung keluarga dan para sahabat baginda SAW. Asyad tuan-tuan ni. Dikepung, himpit. Sebab orang paling kuat ujian Rasul-Rasul lah. Dan tidak juga berhenti hingga mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia bermusyarat di Darun Nadwah. Bincang-bincang macam ni, nak ISC ke, kan? Bon daerah ke, nak tambah ke ni. Datang iblis kata, tak boleh, dia nak bunuh je. Tapi untuk bunuh macam mana pula ni? Kau pakat kabilah ni seorang, kabilah ni seorang pemuda. Jadi tak adalah dia nak ambil apa, tindakan semua ada terlibat. Itu sampai maknanya apa? Diancam untuk bunuh Rasulullah SAW. Masya-Allah. Hingga mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ajaran Allah Ta'ala tetap disampaikan. Rasulullah tak berhenti dan mereka tidak sekali berjaya menyekat kegiatan menyampaikan agama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah cop belakang berikat Nabi itu. Kan? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Berhadaplah ke mana kamu nak berhadap ya Muhammad SAW, fa innaka mansur. Kamu sentiasa dibantu oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu sebab berpuluh-puluh perancangan nak bunuh Rasulullah SAW. Semua dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu ketiga dia letakkannya apa? Batu atau Kaabah. Dia mak Nabi sujud kat situ. Nabi sujud dia pun tolak. Batu tu melayang tepat atas kepala Rasulullah. Tiba sekerat Kaabah, dinding Kaabah keluar. Pum, tahan. Tempat turun dia mengucap ni. Dinding Kaabah tu keluar. Pum, tahan. Depan mata. Dan dirancang lagi nak empat dengan batu juga. Buat mesyuarat. Ya. Tempat duduk Nabi tu atas dia standby lah. Nak golek ke batu besar. Ya. Maka Nabi nak keluar je, Jibril datang. Jangan keluar ya Muhammad. Mereka merancang untuk membunuh kamu. Sebab orang yang paling kuat bertawakal bertawakal ila Rasulullah. Sebab tu sentiasa dapat. Ya. Wa in tawal apa? Segi kamu bertawakal kan? Ayat kan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi yang pegang tawakal Tuhan jadikan jalan keluar bagi dia. Macam-macam jalan keluar diberikan kepada Rasulullah SAW dan sirah macam-macam. Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat 30 surah Al-Anfal, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Sekarang bagus kita baca ni, wa yamkuru wa yamkurullah. Kalau wa makaru wa makarallah tu fi'il madhi. Kalau sedang berlaku ni macam-macam gejala berlaku sekarang ni, penipuan dia orang ni, macam-macam perancangan jahat. Baca ayat tu banyak-banyak. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang nak menipu Tuhan balas balik kat dia. Niat supaya mereka dibalas oleh Allah Ta'ala setimpal dengan niat jahat mereka untuk merosakkan Islam. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Tengok ni. Dan ingatlah ketika mereka orang kafir memikirkan, merancang sedaya upaya mereka terhadapmu untuk apa? Menangkapmu. Nak memenjara Nabi SAW. Liyusbituk, dan memenjara kamu atau membunuh kamu atau menghalau kamu. Yukhrijuk mana mengeluarkan. Dia kenapa buang daerah? Nak buang daerah Nabi SAW. Ya. Bila kata tak boleh, kau buang masuk sana kembang dia tu. Ya. Kau simpan dalam penjara, pengikut dia akan bangkit, bunuh dia tu. Wah, dah ganas Iblis. Dia menyuruh seorang orang tua, dia memberikan pandangan tu dia terima. Maka mereka pun merancang siap tawaran. Siapa dapat bawa Muhammad Rasulullah SAW ni hidup atau mati 100 ekor unta. 100 ekor unta kaya lah kan. Unta kalau 100 ekor sepanjang padang tu besar. Dia Suraka bin Malik seorang daripada mereka yang pakar mengesan pergerakan padang pasir. Sehingga dia kesan-kesan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia follow dah dekat aja, dia pun nak shoot aja dengan dia punya senjata aja. Allah tarik kaki dia kan. Terbenam di dalam pasir, lambung dia tu. Dan bila sudah dekat dengan dia, lalu pun dia mengucap kalimah syahadat. Dia pandai kan, dia kata, ini bukan terbuluh lubang tikus ni. Dia punya rentap lain macam, lambung ni kan. Sebaik tak mampu dia. Tapi akhir Alhamdulillah dia beri iman. Suraka bin Malik. Dan dijanjikan oleh Nabi,
Ya, kepada dia ketika itu dia akan menerima gelang Maharaja Kaisar dan berlaku zaman Sayyidina Umar. Ya, dia jadi diletakkan sebagai pemimpin, ketua serang, akhir menang dan gelang itu diserahkan. Inilah janji Rasulullah. Ya, masya-Allah. Dahsyat. Itu Suraqah bin Malik. Mereka merancang tipu daya, maka Allah Ta'ala menggagalkan. Wayam kuru, itu mereka merancang tipu daya. Macam-macam penipu dibuat kan, dulu janji macam-macam. Habis semua dihakal. Kemudian wayam kurullah, dia menipu, Tuhan balas tipu daya dia. Kena bermacam-macam padah yang buruk sementara mereka belum dihumban ke neraka. Terus menggagalkan tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dimusyakalah pembalas. Pada zahir ayat wayam kurullah, Tuhan menipu mereka. Wah, bunyi lain macam pula Tuhan menipu pula dia. Ini keadaan musyakalah. Mana menipu dengan mana membalas tipu daya mereka. Ya. Kemudian segala yang berlaku menunjukkan sifat tabligh yang wajib bagi para rasul alaihi wasallam. Tidak boleh disamakan dengan dakwah manusia biasa. Rasulullah bawa tu wahyu terus daripada Ta'ala. Kemudian ahli-ahli falsafah dan penegak-penegak teori ciptaan manusia, di mana kebiasaannya mereka menurut selera dan kehendak manusia pada zaman masing-masing dan mencari jalan keluar yang mudah. Maka para rasul dalam menjalankan dakwah mereka menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, menyatakan pada manusia ajaran itu secara berterus terang demi membetulkan kehidupan mereka di dalam dunia dan akhirat. Walaupun apa risiko dia kena halung, sebab ini jalan kerja besar. Untuk membetulkan makna. Kalau tidak, manusia tak betul lagi. Mereka sering kali bertarung dengan nafsu setiap manusia dan berlakulah pertarungan yang sengit semasa berdepan dengan manusia sehingga Rasul dan para sahabat terpaksa mengalami penderitaan, tekanan dan ujian macam-macam. Nabi Bilal nampak dia 4 batu dan ahadun ahad dia tak beranjak tuan-tuan ni. Batu Sayyidina Bilal ni hebat, dia kalau azan sampai aras suara dia dijaan. Kemudian keteguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikutnya menunjukkan kebenaran dan keikhlasan mereka dalam menyampaikan ajaran Allah Ta'ala. Di sini kita kemukakan contoh daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis an Haris ibnu Haris, yang Arab nama bapa anak sama ni. Haris ibnu Haris. Qal qultu li abi ma hadhihi al jamaah qala haula'il qaum alladhina ijtama'u ala sabi'i lahum qal fanazalna fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhidillahi azza wa jal wal iman wa hum yarudduna alaihi wa yu'zuna Allah hatta sarafa an-nahar wan sada'an nasu anhu aqbalatim ra'atun qad bada nahruha tahmilu qadahan wa mandilan fatanawalahu minha fashariba tawadda'a summa rafa'a ra'sahu faqal yabna yabnata yabnai yabnai hamirun alaik nahwilka wala takhafina ala abik kulna man hadhi qalu hazihi Zainab bintuhu radhiyallahu anhu. Aku bertanya ayahku Al-Haris, apakah kumpulan yang ramai itu? Ayahku menjawab, mereka mengerumuni seorang yang mahu menukar agama di kalangan mereka. Dia labelkan Nabi ni seolah orang pecah belah. Farakta jamaat, kau ni memecah belah masyarakat. Apa label yang tak senonoh, yang tak dikenakan Nabi, macam-macam. Gila pun dia kata macam-macam, jahat dia orang. Lalu Al-Haris mencerita, teruskan ceritanya, apabila kami berpagi, kami dapati Rasulullah SAW sedang mengajak mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Pagi-pagi lagi dan beriman. Mereka menolaknya dan melakukan kejahatan kepadanya SAW sehingga tengah hari barulah mereka beredar daripadanya. Tiba-tiba datang seorang perempuan
yang lehernya terdedah, membawa bekas air dan sapu tangan. Lalu Rasulullah SAW pun mengambilnya. Dia minum dan berwudu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, wahai anak kesayanganku, tutuplah lehermu, jangan bimbang kepada ayahmu. Kami bertanya, siapa perempuan itu? Maka berkata, itulah Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok dalam berdepan dengan suasana yang sangat dahsyat, ujian demi ujian diharum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para nabi yang telah lalu. Kemudian an Amr bin As radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna khairal umuri alhamdulillah.